Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini sebagai sinambungan kepada kuliah online kita semalam. Buat pertama kalinya kita menggantikan satu pengajian yang sepatutnya berlangsung di Masjid PGA Ipoh malam semalam. Disebabkan situasi sekarang ini, jadi kita gantikan dengan secara live lah. Jadi ada beberapa persoalan lah, 2-3 persoalan berkaitan dengan isi kandungan kuliah kita semalam tu. Di sini saya nak berikan beberapa penjelasan lah, pencerahan kepada persoalan-persoalan yang ditanyakan. Yang pertama, adakah 70,000 hijab antara Khaliq dengan makhluk itu ada dinyatakan kesemuanya di dalam kitab Mishkatul Anwar? Antara Allah dengan kita, antara kita dengan Allah ini, ringkas kata ada hijab-hijab dan 70,000 hijab. Jadi adakah semuanya diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkat? Sebenarnya hanya beberapa hijab sahaja yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Bukanlah semua 70,000 hijab itu. Ni kerana kalau nak perincikan 70,000 hijab itu, rasanya tak ada siapa pun yang mampulah. Dia terlalu banyak, dia terlalu terperinci. Mungkin tak sampai akal kita pun kita nak pecah-pecahkan hijab-hijab dia tu. Dan sekiranya nak dibuat buku lah, akan jadi ribuan muka surat, itu pun ringkasan sahaja. Memang tak dapat lah. Senang kata tak dapat lah. Imam Al-Ghazali juga, dia dalam menghidangkan kitab Mishkat itu, dia kategorikan 70,000 hijab tadi kepada kumpulan-kumpulan besar. Jadi ada lebih kurang 20 lebih lah hijab-hijab yang dia bicarakan. Tapi hijab-hijab itu merangkumi semua yang 70,000 hijab. Begitu cerita dia. Dia merangkumi 70,000 hijab itu. Jadi kita tak ceritalah di sini sebab ini jawapan ringkas sahaja. Imam Al-Ghazali dia pecahkan yang 70,000 hijab ni kepada 3 kategori besar. Kategori kecil-kecil pun ada dia hurai sikit-sikit. 3 kategori besar ni, 70,000 hijab itu, yang pertama ialah golongan yang terhijab dengan hijab gelap. Yang kedua, golongan yang terhijab dengan hijab cahaya atau hijab cerah, hijab terang. Yang ketiga, golongan yang terhijab dengan hijab yang bercampur antara gelap dengan cahaya. Satu golongan terhijab dengan gelap, satu golongan terhijab dengan cahaya, satu golongan lagi terhijab dengan hijab yang campuran antara gelap dan cahaya. Jadi lanjutnya tu, kita kena carilah kitab dia. Kalau dapat, carilah guru dia, carilah pengajian dia. Cuma di negara kita ini jarang sangatlah ada guru-guru yang mensyarahkan kitab ini. Baik, seterusnya. Persoalan yang kedua. Apakah buktinya redha Allah lebih besar daripada syurga? Redha Allah lebih besar daripada jannah. Ini isi kuliah kita semalam lah. Kita ingatkan jannah itu terbesar dah. Ada yang lebih besar lagi, yakni redha Allah. Yang ini kita boleh tengok dalam surah At-Taubah ayat 72. Maksudnya, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, akan jannah, syurga-syurga, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam Jannah Adnin, dalam syurga Adnin. Dan keredaan Allah adalah lebih besar. Yang demikian itulah
kejayaan yang besar. Jadi di sana doaan daripada Allah adalah lebih besar. Besar lagi daripada jannah-jannah, termasuklah jannah adnin. Semalam kita bagi tahu di akhirat ini memang tak terhurai lah kita, macam 70,000 hijab punya cerita tadi lah. Cuma kita boleh kategorikan kepada 5 kategori besar. Kelazatan-kelazatan di akhirat. Yang paling bawah, kelazatan terselamat daripada terkena nar, daripada dimasukkan ke dalam neraka. Atas daripada dia ialah kenikmatan dimasukkan ke dalam jannah. Lagi, kenikmatan dimasukkan ke dalam jannah-jannah tinggi. Syurga bagi orang-orang mukharrabin. Atas daripada itu lagi, mendapat redha Allah. Dan yang terakhir, yang kemuncaknya, mendapat Allah itu sendiri. Persoalan seterusnya, memandang wajah Allah itu, lazatnya macam mana? Kita cerita semalam, di dunia ini pun ada, di akhirat pun ada. Cuma di akhirat itu berkali-kali ganda lebih lazatnya. Jadi, lazatnya memandang Allah, memandang wajah Allah di dunia ni macam mana? Yang ini dia bukan wilayah akal. Dia bukan wilayah maklumat, wilayah pengetahuan yang kita boleh pindahkan dari satu kepala ke satu kepala. Kalau wilayah akal, wilayah kalam, wilayah falsafah ni umum kata kita boleh cerita. Baik ilmu mengenal Allah ke, ma'rifah ke, hakikat ke, mengenal diri ke, dan apa nama pun lah. Yang itu kita dengar rasa sedap, kita dapat. Yang tu benda pindah, benda boleh pindah. Yang memandang wajah Allah ini dia kena lalui amal dan mendapat rasanya. Kena mengalami, kena melalui. Jadi dia bukan wilayah yang kita boleh dengar, kita tonton, dengar rasa sedap, tonton rasa sedap, kita baca rasa sedap. Dia bukan wilayah itu. Jadi nak cerita itu memang tak sampai lah kepada kita yang nak cerita, dan juga kepada orang yang nak mendengar cerita itu pun tak sampai juga kepada dia. Sedap dia ini lain. Kalau makan minum tu kita tahu sedapnya sebab kita duk rasa. Nikmat berpasang-pasangan, nikmat berkeluarga, nikmat berharta, nikmat cantik, semua tu kita tahu sedap dia macam mana. Boleh diceritalah. Sebab kita duk rasa. Yang memandang wajah Allah ini wilayah tak boleh cerita, melainkan wilayah kena ikut tarik dia lah. Kena amal dan kena mencapai. Persoalan yang keempat, mengapa kuliah kita semalam tu 1 jam sahaja? Memang kita target 1 jam sajalah. Ya, nanti lama-lama orang jemu. Dan yang live itu dia punya kualiti audio dia kurang. Yang kita masukkan ke YouTube, yang itu lebih jelas lagi. Dengar tu lebih jelas lagi. Dan yang terakhir lah kot, bila lagi kita punya kuliah live ni? InsyaAllah hari Rabu malam Khamis minggu depan, sepatutnya kita ada pengajian kitab Yahya di Surau Al-Abrar, Sungai Kerang. InsyaAllah malam itu pun kita gantikan dengan pengajian secara live juga. Jadi rasanya itu saja kot antara persoalan-persoalan yang timbul. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.